yaitu ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Megah dan Setialah Berbahasa Melayu. Sebelum itu, ada baiknya saya menyampaikan serangkap pantun sebagai pembuka pidato saya. Yang kuning itu kuning, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, merujuk Kamus Dewan edisi keempat, bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia, manakala Melayu pula didefinisikan sebagai suatu bangsa atau bahasa. Di sini saya akan kongsikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara terus diperkukuhkan dengan pelaksanaan dasar pendidikan 1972 yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama. Di negara tercinta kita ini, yaitu negara Brunei Darussalam, bahasa Melayu ialah bahasa resmi negara sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Brunei pada tahun 1959, yaitu bahasa resmi negara ini ialah bahasa penghantar dan perhubungan rasmi dalam setiap jabatan kerajaan. Mari daripada saya, terimalah serangkap pantun sebagai pembuka dan renungan kita bersama. Pergi berdagang emas suasa, bawa sekali pasu tembikar. Kalau sebangsa tak tahu bahasa, umpama pohon tidak berakar. Sekian saya sudahi dengan kalimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kereta dari Medan, singgah sebentar di Jalan Serat. Salam sejahtera saya hulurkan kepada warga Dewan pembuka tirai. Andai patah saya Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua menyelami mauduk pidato yang berbunyi keunggulan budaya kebruneian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati tetamu-tetamu berhormat, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana perkasa, penjaga masa yang setia dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Sebagai pembuka bicara, pantun lama telah dicipta yang berbunyi, yang kuning itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Salam pengenalan saya melalui pantun tadi untuk para hadirin yang budiman. Maksud yang tersirat dan melalui pantun tadi merupakan keunggulan, martabat, identiti bangsa Melayu yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan bahasa. Sama-samalah kita renung-renungkan. Sebelum saya mengakhiri bicara, serangkap pantun ingin saya sembahkan. Pengantin memakai emas suasa, dihias cantik, rambutnya disambut. Budaya itu diperhatikan bangsa, kekal terus, mantap dan unggul. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran diturunkan bagi umat terakhir. Injil menjadi panduan pengaruh teliti. Alunan kitab Veda buat pengamal ajaran Hindu. Kecekalan punut Buddha melalui kitab Tripitaka. Semuanya membawa tauhid yang berbeza, tetapi semangat yang sama, yaitu transformasi minda. Seawal kebadun tertua dari kukusan tanah Arab mengatasi Eropah, India, alam Melayu dan Cina, semuanya percaya dan yakin transformasi minda dapat membawa sesebuah negara mencapai puncak kegemilangannya. Karena itu, hayatilah mauduk pidato saya, transformasi minda, tonggak kegemilangan negara. Terima kasih penajuk acara.
Penujuri Teguh Saksama dan seluruh warga Dewan berkarisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria buat semua. Hadirin sekalian, transformasi MINDA bermaksud perubahan cara pemikiran atau berfikir secara advance. Profesor Emeritus Datuk Dr. Syekh Omar Abdul Rahman, seorang pensyarah yang berpengalaman hampir 40 tahun dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, ada mengatakan tidak akan ada transformasi negara sekiranya tiada transformasi MINDA di kalangan masyarakat. Takrif negara gemilang pula ialah negara yang bukan saja maju dari segi material tetapi juga moral, stabil dari segi politik, pentadbiran, ekonomi dan sosial. Negaranya aman, damai, bersih dan teratur. Masyarakat yang berilmu, menguasai pelbagai kemahiran dan teknologi, mengamalkan nilai-nilai luhur dan terpuji, hidup bersatu padu dan harmoni. Tuntasnya, transformasi MINDA tonggak kegemilangan negara membawa maksud perubahan cara berfikir, persepsi atau tanggapan, mengubah cara bertindak yang akhirnya menjadikan sebuah negara tersebut cemerlang dalam berbagai penjuru. Idea saya yang pertama, ilmu pengetahuan menjadi transformasi MINDA. Hadirin dan hadirat sekalian, mungkin Anda pasti tidak percaya Ibn Sina mengulang baca kitab Metafisika karya Aristotle dan kitab karya Al-Farabi sebanyak 40 kali. Ibn Hibban meriwayatkan hadis daripada 2,000 orang syekh. Albert Einstein menghabiskan seluruh umurnya untuk teori relatif. Hatta Ibn Taymiyah mengarang 30 jilid kitab Majmu' Fatwa semasa di dalam penjara. Akhirnya saya tinggalkan Auda untuk merenung sejenak. Benar, membina sebuah negara gemilang tidak sesingkat awan menjadi hujan, tetapi hujan menjadi awan, api menjadi abu, dan pasir menjadi ilmu, dan pasir menjadi debu. Tetapi asas negara gemilang ialah berilmu, beramal, dan berakhlak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang pergi berjalan, nampak seorang gadis yang ayu. Wahai rakan dan juga daulan, megah dan setialah berbahasa Melayu. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pengurusi majlis, panel hakim yang adil saksama, rakan-rakan pemidato dan serta sidang hadirin yang saya hormati. Nama saya ialah Natalie Leong dan saya peserta dari sekolah St. Andrews. Nampaknya saya ialah satu-satunya peserta yang bukan Melayu pada pagi ini, tak mengapa. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti dalam bait terakhir saya, maafkan saya, seperti dalam bait terakhir pantun saya sebentar tadi, megah dan setialah berbahasa Melayu merupakan tajuk pidato saya pada pagi ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memberikan definisi bagi tajuk pidato saya tersebut secara ringkas. Mengikut Kamus Bahasa Melayu Nusantara, perkataan megah membawa maksud tampak mengagumkan, hebat ataupun menimbulkan rasa bangga. Perkataan setia pula bermaksud amanah dan teguh hati dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Justru itu, dapatlah dikatakan bahawa kita mestilah berasa sangat bangga dan teguh hati serta menyayangi bahasa Melayu kerana ia adalah khazanah istimewa yang telah diwariskan kepada kita semua sejak zaman berzaman. Sidang hadirin sekalian, mengapakah kita mesti berasa megah dan setia berbahasa Melayu? Saya akan menggunakan akronim BAHASAMELAYU daripada perkataan bahasa Melayu itu sendiri sebagai peringatan dan penghayatan bersama untuk menjawab soalan saya sebentar tadi. Bermula dari huruf B, bangga. Kita mesti bangga kerana negara kita mempunyai bahasa rasmi sendiri, iaitu bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara Brunei Darussalam yang telah diisytiharkan
disihatkan dalam perlembagaan negara Brunei pada tahun 1959. Sebenarnya bahasa Melayu pernah mencatat keagungannya lebih awal lagi. Huruf E, agung. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa perantaraan, bahasa pentadbiran dan bahasa perhubungan di antara penduduk tempatan dengan bangsa asing. Bahasa Melayu bahasa perdagangan di seluruh rantau Kepulauan Melayu semenjak abad ke-7 hingga ke abad ke-13. Saya akhiri pidato saya dengan pantun ini. Ternampak seorang gadis ayu berbaju kurung amat menggoda. Semoga saya berbahasa Melayu walaupun bukan bahasa ibunda. Saya Natili yang dari Sekolah Selendra. Sekian, terima kasih. Sejamak penghargaan buat penganjur acara, tetamu kehormat yang saya muliakan. Kombinasi kehakiman intelektual yang bijak lestari serta hadirin dan hadirat yang saya kasihi, dekat di mata, dekat lagi di hati. Seorang manusia akan disanjung seandai dirinya dibekali dengan akhlak yang mulia, disulami dengan bunga-bunga keimanan dan dihiasi dengan cahaya ketaatan kepada Tuhan. Benarlah, usaha tangga kejayaan. Tetapi jika tiada kesungguhan dan niat kepada Allah, sama seperti anda menggunakan tangga itu untuk turun ke bawah. Oleh itu, untuk menjadi generasi berwawasan sebagai model insan, perlu ada jati diri dengan pendidikan seimbang duniawi dan ukhrawi. Hadirin dan hadirat sekalian, ke bawah diri yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam pernah bertitah sempena majlis bersama pelajar-pelajar dan rakyat negara Brunei Darussalam di New Zealand pada 25 Mac 2013 yang berbunyi, beta di sini suka mengambil kesempatan untuk menasihatkan para pelajar supaya jadilah pakar. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit untuk menjadi pakar. Sekali lagi beta tegaskan, jadilah awal semua pakar. Pakar yang benar-benar berguna kepada negara, bukan pakar yang membebankan negara. Titah baginda ini perlu kita hayati bersama. Maka terimalah tajuk pidato yang akan saya sampaikan. Generasi berwawasan menjana model insan. Hadirin dan hadirat sekalian, sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan falsafah negara Melayu Islam beraja, kita berhasrat untuk melahirkan insan yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Tidak syak lagi ini akan dapat menyumbang kepada kemakmuran, kemajuan serta kegemilangan bangsa dan negara, sekaligus mewujudkan negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semua ini hanya akan dapat dicapai melalui dasar dan sistem pendidikan yang mantap, komprehensif dan seimbang, meliputi duniawi dan ukhrawi. Alhamdulillah, sistem pendidikan di negara ini melalui pembelajaran di sekolah-sekolah agama dan Arab, di samping pendidikan akademik dan vokasional di institusi pendidikan moden, agar generasi pelapis memiliki wawasan untuk menjana model insan yang berguna. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya menutup bicara, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga rakan-rakan, marilah kita bercinta dengan pelajaran, bertunang dengan mengulang kaji, berkahwin dengan peperiksaan, dan berbulan madulah dengan kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi saya hulurkan kepada
Untuk kesekian kalinya, pada hari ini, saya kembali lagi ke Balai Samayuda yang saya kagumi. Sudah terasa aura satu balai ini meresap ke dalam jiwa. Kini, giliran saya pula untuk bersuara. Terimalah maulud pidato saya, megah dan setialah berbahasa Melayu. Saya ulang sekali lagi. Megah dan setialah berbahasa Melayu. Hadirin dan hadirat sekalian, di sini saya ingin memberikan indikator saya yang pertama, yaitu definisi tajuk saya huraikan yang telah diambil dari Kamus Dewan edisi ketiga. Megah bermaksud kelihatan gagah, masyhur dan mulia. Setia bermaksud berteguh hati, tetap hati, sumpah, patuh dan taat. Manakala bahasa Melayu pula ialah seperti yang kita sudah maklum, yaitu bahasa ibunda kita sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa setiap manusia di muka bumi ini mempunyai bahasa yang tersendiri. Saudara-saudari yang saya hormati, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Tetapi kita akan terus bercinta dengan indikator saya yang kedua, yaitu kita patut mengutamakan bahasa Melayu. Dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 bab 82(1) ada menyatakan bahawa bahasa rasmi negeri ini ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang ditentukan oleh undang-undang yang terbit. Tidak sudah kata-kata pahlawan legenda Melayu Laksmana Hang Tuah takkan Melayu hilang di dunia. Jika hari itu saya katakan 7 hari 7 malam, sekarang saya tambah lagi 30 hari 30 malam pun saya tetap akan berhujat di sini menegakkan bahawa kita terus megah dan setialah berbahasa Melayu. Tetapi oleh sebab masa tidak mengizinkan saya untuk terus berpidato lebih lanjut, maka saya akhiri dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang tibalah giliran untuk kita mendengarkan penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Kursi Majlis bersama hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa, rakan seperjuangan, seterusnya para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukannya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk megah dan setialah berbahasa Melayu. Terlebih dahulu saya berikan beberapa definisi. Yang pertama, megah. Megah bermaksud bangga, bukan sombong atau bongkok. Manakala setia pula bermaksud taat. Dirujuk daripada Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Bagaimana pula dengan bahasa? Bahasa merupakan satu alat komunikasi yang digunakan dalam perhubungan seharian. Melayu pula bererti merujuk kepada satu bangsa dan bahasa. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, apa maknanya megah dan setialah berbahasa Melayu? Di sini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Di negara ini, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang utama. Hal ini kerana Melayu merupakan kaum yang dominan dengan lebih 80% penuturnya. Negara Brunei Darussalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Bertulis 1959 bab 82(1). Yang kedua, titah. Pihak kerajaan kemegahan bahasa Melayu boleh dibuktikan dengan apa jua titah di bawah Baginda Sultan. Tidak kiralah majlis-majlis tersebut dihadiri oleh bangsa asing, tentunya bahasa Melayu yang digunakan dalam penyampaiannya. Baginda Sultan juga pernah bertitah pada 21 Julai 1990 bersempena sambutan puja usia Baginda yang ke-44 tahun di daerah Belai. Antara lain Baginda ada menyatakan bahawa siapapun tak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu adalah satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Tanpa bahasa ini, kita tentunya tidak akan dikenali sebagai satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti. Yang ketiga, inisiatif Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka berusaha memartabatkan bahasa Melayu sesuai dengan misinya, menjadikan Dewan
Melayu. Sumber padi Allah kurnia hidup pula di dalam air. Sudah menjadi lumrah dunia, setiap yang bermula pasti berakhir. Bunga seroja di atas parang, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya mohonkan. Saya tinggalkan Auda dengan kata-kata ini. Bahasa menunjukkan bangsa, musnah bahasa, punahlah bangsa. Renung-renungkan. Saya, Siti Allah Nazira binti Allah Ahmad, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasku punya pusing keliling, rupanya api duduk di sini. Puasku punya pusing keliling, si cantik manis ada di sini. Bolehkah adikku buat